Okey, selesai. Diteruskan dengan tajuk Al-Quran yang kedua. Muka surat 17. Perhatian 1, perhatian 2, 3. Perhatian 2. Okey. Kita sedang bincang tentang hukum mat. Jenis-jenis mat. Baik, perhatian 2, muka surat 17 . Kadang-kadang hamzah pada hukum mat muttasil. Apa dia mat muttasil ni? Mat muttasil, mat wajib muttasil ke mat jaiz? Mat wajib muttasil. Asal muttasil makna muttasil bersambung. Apa yang sambung? Ya, mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Kadang-kadang hamzah pada hukum mat muttasil berada di tengah kalimah pada rasam penulisan, tetapi hakikatnya berada di hujung kalimah pada lafaz bacaan. Contoh kalimah al-ulama'u. Al-ulama'u. Nampak macam apa? Macam huruf mat, hukum mat muttasil tu di pertengahan, tapi sebenarnya di hujung dah. Sebab huruf akhir alif tu apa tu? Huruf tambahan. Memang takkan dibaca. Jadi ulama ni hukum muttasil tu berada di akhir. Dalam bacaan berada di akhir. Jadi bila kita baca waqaf kat situ, boleh tak waqaf dengan 4, 5, 6? Boleh 6 tak? Boleh. So yang penting hukum ni akhir tu hukum mat muttasil, memang kita matikan hamzah ketika waqaf tu. Hamzah huruf akhir, maka mat muttasil. Boleh baca 4, 5 atau 6. Contoh ad-du'afa'u tu, du'afa' kita waqaf. Ulama, syuraka. Jadi semua tu dikira hukum muttasil berada di akhir. Muttasil berada di akhir, maka boleh dibaca dengan 4, 5 atau 6 harakat. Okey, selesai kat situ. Perhatian 3 pula. Wajah 5 harakat bagi Tariq Asy-Syatibi, iaitu Imam Asy-Syatibi, adalah khilaf di kalangan ahli ada ulama tajwid. Yang pertama, apa khilaf tu? Khilaf ialah ada pandangan yang lain. Ada pandangan yang lain. Ada persisian pendapat. Dia kata kalau qaulan wahida, satu pandangan saja tu qaulan wahid. Ataupun tidak ada khilaf, tidak ada khilaf. Yang ini ada khilaf dalam kadar harakat 5 harakat. Bagi Tariq Syatibi kita baca dia lah. Apa pandangan dia? Yang pertama, setengah ulama mengatakan bahawa wajah 5 harakat adalah Tariq At-Taisir. Itu Imam Abu Amru Ad-Dani. Ini pandangan pertama. Dia kata 5 harakat tu datang daripada Tariq At-Taisir. Ini dia Tariq ni di bawah lagi daripada Syatibi tu, ada Tariq dia pula. Ada yang kata 5 harakat, pandangan yang berbeza lah. Yang kedua, kata Syekh Ali Muhammad Al-Dabba' menyebut dalam kitabnya Irsyad Al-Murid ila Maqsud Al-Qasid, iaitu syarah bagi matan Syatibiyah, bahawa bagi Imam Asim ada 2 mazhab pada mad muttasil dan mad munfasil, iaitu 4 harakat muqaddam fil ada dan 5 harakat. Jadi wajah 5 harakat satu yang pertama. Kemudian yang kedua dia kata ada 4 dan 5 harakat. Dia kata 4 harakat muqaddam fil ada, maksudnya kita mengamalkan bacaan tu 4 harakat dulu. Baru 5 harakat. Dia utamakan 4 harakat, 5 harakat. Jadi itulah dia perselisihan ahlul ada fi ulama tajwid dalam bab harakat mad muttasil. Ada kata 5, ada kata 4 atau 5. Jadi kita beramal berapa? Atau 5. Okey, selesai. Masuk pula mad munfasil. Mad munfasil apa dia? Mad jaiz munfasil. Kita faham dah kan? Munfasil artinya apa? Pisah. Munfasil lebih pisah. Apa yang pisah? Huruf mad jumpa hamzah dalam 2 kalimah. Dari 2 kalimah dia kata pisahlah kalimah berbeza. Mad pada kalimah ini, hamzah ada kalimah yang berikut.
maka dia terpisah dalam dua kalimah, namanya mad munfasil. Atau nama penuhnya mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Mad wajib muttasil tadi, huruf mad jumpa hamzah dalam satu kalimah. Okey, mad munfasil terjadi apabila huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, iaitu ketika wasal sahaja. Ini maklumlah, mad munfasil kalau kita waqaf dia jadi mad apa? Asli. Ma'asli, jadi ma'asli. Sebab tak jumpa hamzah. Oleh kerana hamzah tu kalimah yang lain, bila kita waqaf kita hanya berhenti pada huruf mad tu saja. Maka huruf mad tu dia tak jumpa hamzah kalimah berikutnya. Bila tak jumpa hamzah, hilanglah sebab untuk jadi mad jaiz munfasil. Bila hilang sebab, maka kembali kepada asal dia, mad asli. Berapa harakat kalau waqaf? 2 harakat. Tak tahu orang kata dia tak yang salah, dia kata mad jaiz munfasil kalau waqaf dibaca 2 harakat. Salah. Sebab apa? Dia tak jadi mad jaiz pun. Dia bukan mad jaiz. Kalau berhenti mad asli waqaf 2 harakat. Bila sambung, baru hukum mad jaiz dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Dia kata hanya berlaku ketika wasal sahaja. Oleh kerana dia berkalimah yang berlainan. Dah terbiasa. Dia istilah kurang tepat lah. Dia bukan hukum mad. Okey. Mad semua orang keliru sikit bila kita waqaf mad jaiz ni sebab ada tanda mad. Contoh bawah dalam kotak tu kan. Contoh qalu inna ma'akum, contoh. Dia berhenti pada qalu. Nampak tak dalam buku itu contoh nombor 2, wow tu kan. Qalu inna ma'akum ni contoh mad jaiz munfasil. Bila waqaf pada qalu, kita tengok atas wow tu ada apa? Tanda mad. Jadi orang yang tak tahu sebab apa ada tanda mad, jumpa apa semua kenapa panjang, dia tak tahu. Dia hanya baca berdasarkan tanda. Tanda mad panjang. Maka dia waqaf apa? 4 atau 5 harakat lah. Qalu. Masalah benar-benar. Kecuali mad wajib. Wajib lainlah, memang jumpa hamzah terus. Tak nak memang lopang hamzah, betul lah panjang. Tapi mad jaiz tidak. Kalau berhenti, dia mad asli. Cuma tanda tu memang dah ada, kan padam pula. Satu lagi kaedah penulisan Quran, kaedah apa? Mengikut bacaan sambung. Semua sekali. Jadi kadang-kadang kita jumpa awal ujung ayat pun ada juga tanda mad tu. Sebab apa? Pangkal ayat pertama, ayat berikutnya mula dengan hamzah. Jadi nak waqaf, tengok jugalah. Lepas tu kena kenal hukum ni. Kalau tak kenal, akan berlaku juga kesalahan kalau hanya mengenal tanda saja tanpa mengetahui asal usulnya. Okey. Mad munfasil juga dikenali sebagai mad jaiz atau mad jaiz munfasil. Hukum asalnya semua mad munfasil ni popular namanya mad munfasil, bukan mad jaiz. Mad munfasil itu untuk mad jaiz, nama popular dia, atau mad muttasil. Cuma kita biasa sebut mad wajib, mad jaiz. Mad wajib, mad jaiz. Bolehlah, tapi kurang tepat sebenarnya. Tapi tidak menggambarkan hukum dia. Baik, jadi mad munfasil. Hukum asalnya harus, iaitu harus lebih daripada kadar mad asli, dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal bagi tarik syatibiyah, dan dibaca 2 harakat sahaja ketika waqaf. Waqaf jadi mad asli dia. Contoh, wa ma unzila min qablik, wa ma unzil. Ma perkataan ada huruf mad, unzil ada hamzah perkataan yang lain. Qalu inna ma'akum, qalu ada waw mad satu perkataan. Inna ada hamzah perkataan yang lain. Wa fi anfusikum ada huruf mad ya pada fi satu perkataan. Anfusikum perkataan yang lain ada hamzah kat situ. Ini dikatakan terpisah. Kadar harakat ketika wasal, apa harakat? Ketika wasal 4, 5. Waqaf 2. Apa nama hukum kalau waqaf? Mad asli. Itu cara dia. Okey. Kata Sahib As-Salsabil Asy-Syafi'i, fal munfasilu an ta'ti al-hamzatu ba'da al-maddi
في كلمتين كإلى أشد وجاز فيه من طريق الشاطبي 4 و5 يا صاحبي. Nah, ini matan dia, dalil dia. Hukum mad jaiz munfasil. Maka munfasil itu, munfasil mad jaiz munfasil tadi lah. Jika datang hamzah selepas huruf mad dalam dua kalimat. Artinya, lepas huruf mad tu ada hamzah. Dalam dua kalimat. Huruf mad kalimah lain, hamzah kalimah lain. Dua kalimat. Seperti ila asyaddi. Ila asyaddi. Ila mana huruf mad dia? Ya ke? Kalau ya mad ili. Ila. So ya mad mesti ya subur sebelum bagi bawah. Lam bukan huruf mad. Ada huruf mad. Alif maksura. Tu jawapannya. Alif maksurah. Alif maksurah ni tulis ya baca dengan alif. Ya. Jadi alif tu lah huruf mad dia. Okey, jelas kat situ. Ila asyaddi, mana huruf hamzah dia? Pada asyaddi. Ini benda ni kena tahu juga. Kadang-kadang ila asyaddi mana huruf mad dia? Alif tak ada. Ya, bukan huruf mad dia tu. Alif maksura. Tulisan dia ya dibaca dengan alif. Okey. Dan harus padanya 4 dan 5 harakat mengikut tarik Syatibi wahai sahabatku. Jadi Syatibi baca dengan 4 atau 5. Nak baca 2 boleh tak? Boleh baca 2, tapi kena belajar tarik Jazari. Tarik Jazari baca dengan 2 harakat. Okey, ada tak baca mad munfasil ni 6 harakat? 4, 5, 6. Ada tak pada mad jaiz munfasil? Tak ada. Tak ada untuk bacaan kita lah. Tak ada 6, 4, 5 sahaja. Mad wajib pun 4, 5 sahaja. 6 tu hanya waqaf je. Tapi yang ini tak. Mad jaiz hanya baca 4 atau 5 sahaja. Tak ada 6. Itu riwayat lain. Betul. Ada riwayat baca 6 harakat. Kalau baca riwayat Warsh An-Nafi' semua 6. Semua mad jaiz 6, semua mad wajib 6. Tak ada pilihan. Maksud tu putih dan pelak kita baca semua wajib 6. Tak ada kurang, tak ada pilihan. Jadi kita tak ada 6, 4 atau 5 sahaja. Wahai sahabat-sahabat, kata tuan penulis matan itu, dinamakan mad jaiz kerana sebahagian daripada imam-imam al-qurra mengharuskannya dibaca lebih daripada kadar mad asli. Jadi mad jaiz mad yang harus dibaca lebih dengan 2 harakat. Dan dinamakan munfasil kerana huruf mad dan hamzah terpisah dalam kalimah yang berasingan. Jelas kat situ kan? Segi nama pun kita dah boleh faham hukumnya. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wa jaizun maddin muqassrun infasil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Dan harus dibaca dengan mad lebih daripada 2 harakat serta qasar 2 harakat sekiranya terpisah keduanya dalam kalimah yang berasingan, dan inilah dia munfasil. Jadi dalam matan ni disebut dua-dua. Boleh baca lebih daripada 2, boleh baca 2. Tapi nak tahu siapa punya tarik imam mana, maka kena kita pelajarilah hukum mad munfasil ini. Segi qiraatnya, segi bacaannya. Kata Imam Al-Jazari, wa jaizun idza ata munfasila, dan harus dibaca lebih daripada kadar mad asli apabila datang hamzah secara berasingan dalam 2 kali kalimah. Ini juga menunjukkan dalil mad jaiz munfasil. Hukum mad munfasil tersebut adalah bagi munfasil hakiki, terpisah yang sebenar. Maksud terpisah itu segi tulisan dia betul-betul pisah. Adapun munfasil hukmi, terpisah pada hukum, kekal bacaannya 4 atau 5 harakat. Tidak boleh waqaf padanya kerana bersambung ia pada rasam, pada penulisan. Tengok contoh mad munfasil hukmi bawah tu. Berlaku dalam 2 keadaan. Yang pertama, ya nida ya Ibrahim. Ya nida ni ya seru.
Ya Ibrahim, ya Tuhan. Ibrahim, nama Nabi Ibrahim. Maka ya tu wahai itu perkataan, Ibrahim kataannya lain. Tapi dalam tulisan disambungkan macam satu kali kalimah. Yang kedua pada hak tanbih, iaitu hak atau perhatian. Macam haula. Haula, hak satu perkataan, ula perkataan yang lain. Maka kat sini hukum dia berbeza dengan maj'ul fasil yang memang terpisah. Nampak tak tuan-tuan? Ha? Yang pertama tadi maj'ul yang asal. Maj'ul mufasil yang betul yang bukan hukmi, dia ialah maj'ul yang memang terpisah. Kita kata ambil ila asyad di dalilan. Dia tempat kena tulisan dia kan. Ila asyaddi. Ila asyaddi. Ini maj'ul mufasil yang asal. Yang kita kata. Yang kedua maj'ul mufasil hukmi kan. Contoh ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Yang ini munfasil hukmi. Yang ini munfasil biasa. Baik, yang ini hukum dia berbeza. Apa beza dia? Yang ini kerana dia terpisah. Dalam bentuk tulisan pun pisah. Ila satu perkataan, asyad perkataan yang lain. Maka di sini boleh baca dengan, kalau waqaf, boleh waqaf dengan dua harakat. Sini boleh waqaf dengan dua. Dia boleh pisahkan dengan cara waqaf. Ini boleh waqaf. Jadi kalau waqaf, boleh baca dua harakat. Kalau wasal dia baca 4 atau 5 harakat. Jadi bezanya boleh waqaf. Yang ini hukmi ialah bila tulisan dia disambungkan. Dia asalnya ya Ibrahim tulisannya ya Ibrahim. Ini asalnya. Dia terpisah. Ya satu kataan, Ibrahim kataan yang lain. Tapi ditulis dalam Quran dalam bentuk bersambung. Di sini tidak boleh waqaf pada ya. Walaupun kita kata ya ni kalimah yang lain, tak boleh waqaf kat situ. Kerana segi penulisan dia telah disambungkan, maka di sini wajib baca apa? Sambung. Hanya boleh wasal sahaja. Sini hanya boleh wasal sahaja. Bila wasal baca apa? 4 atau 5 sahaja. Tidak boleh dibaca dengan 2 harakat untuk bacaan waqaf. Kecuali baca 2 harakat Ibn Jazari, itu lagi itulah. Tapi yang dalam Syatibi ini memang dibaca dengan 4-5 sahaja kerana bentuk tulisannya bersambung. Itu namanya mad jaiz munfasil hukmi. Ha? Tak betul ni. Ya tak boleh, ya lagi salah. Tak lah berhenti pada ya, Hamzah pula join sekali. Hamzah ni Ibrahim punya. Ada kata boleh lah, kata boleh. Mesti ya saja, tak ya. Ini tak boleh sebab memang dah bersambung. Itulah maksud yang di bawah tu. Hukum mufasil tersebut mufasil hakiki yang atas, ni hakiki. Yang ni hukmi. Segi hukum dia adalah maj'ul mufasil dan dia tidak boleh nak diwaqafkan padanya. Kekal bacaan 4 atau 5 harakat. Tak boleh waqaf padanya. Jelas Baca ha tanbih, ha ula. Sama lagi. Ha ula. Ha ula i. Mana hukum dia? Ha. Dia asalnya ha. Dia ada ula kat sini. Ha ulai. Maka dia apa? Dia terpisah.
Bila dia tulis sambung, ha dia join terus dengan waw alif kecil kat tengah. Maka sebenarnya ha perkataan lain, tapi tak boleh nak diwakafkan pada ha kerana apa? Dan itu yang membentuk satu perkataan. Hak tanbih, satu lagi ya nida. Ya nida, ya seru, hak tanbih, ha untuk perhatian. Okey. Dah. Okey, alhamdulillah sampai situ kita dah masuk nanti perhatian satu. Untuk surat yang terakhir 19